Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, macam mana yang saya dah janji dekat korang sebelum ni, saya akan membincangkan tentang teori saya sendiri tentang watak Vermov sebenarnya merupakan the boss of the Black Organisation ataupun dalam erti kata lainnya, Vermov adalah karasumarenya. Macam yang saya dah cakapkan tadi, video ni adalah berdasarkan pendapat dan teori saya sendiri berdasarkan beberapa rujukan dan kajian yang saya dah buatlah untuk menghasilkan teori ni. Yalah, untuk buat sesuatu teori, kita mesti ada hujah dan bukti-bukti kita sendiri untuk menyokong teori tersebut. So, kalau korang ada soalan-soalan lain yang korang rasa macam tak bersetuju ataupun yang boleh bercanggah dengan teori yang saya akan explain nanti, korang boleh komen di ruangan komen di bawah lepas korang habis tengok video ni dulu. So, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan teori kita tentang Vermov adalah the boss of the Black Organisation ataupun Vermov lah sebenarnya watak Renya Karasuma. Bukti ataupun hujah pertama saya yang mengatakan bahawa Vermov adalah the boss of the Black Organisation. Cilah, bukti, hujah dah macam berdebat. Tak ada lah, saja je kita nak share-share kan, kita nak bertukar-tukar pendapat. Jadi poin pertama saya adalah bahawa nama yang diberikan kepada watak sebenar Vermov tu sendiri yang menyebabkan saya berteori bahawa Vermov lah the boss of the Black Organisation. Yelah, macam mana yang kita tahu, Vermov merupakan code name yang telah pun digunakan dalam The Black Organisation. Dan nama sebenar bagi watak ini adalah Sharon Vineyard ataupun Chris Vineyard. Apa yang menarik perhatian kita semua adalah apa sebenarnya maksud nama Sharon Vineyard ataupun Chris Vineyard. Kalau kita tengok pada kedua-dua nama ni ada perkataan yang sama, iaitu Vineyard. Dan kalau korang search dekat Google apa maksud Vineyard, perkataan Vineyard ni kalau kita search dekat Google, kita akan mendapati bahawa maksud perkataan Vineyard merujuk kepada kamus Oxford dalam Google Translate dan merujuk kepada Wikipedia membawa maksud bahawa Vineyard merupakan satu ladang anggur yang besar, typically digunakan untuk proses wine making. Yang mana untuk proses wine making ni pula, kalau kita merujuk kepada Wikipedia, maksud wine making adalah proses penghasilan wine ataupun alkohol bermula daripada step yang pertama lagi, iaitu step memilih buah-buah yang terbaik untuk dijadikan sebagai alkohol ataupun wine sendiri. So daripada maksud nama Vineyard ni, kita telah pun menjumpai satu maksud yang sangat-sangat menarik, yang mana macam mana kita semua tahu, nama ataupun code name bagi ahli-ahli The Black Organisation adalah berdasarkan nama-nama alkohol ataupun wine, seperti mana nama gin, vodka, Kir, Vermov, Chianti, Con, Tequila, Margarita, Mojito with lime, Sweet Mimosa, Pina Colada, I'm drunk in you. Tak. Itu hanyalah sekadar lagu Twice, alcohol free. Okay, balik pada tajuk kita tadi. Code name bagi ahli The Black Organisation semuanya adalah berdasarkan nama-nama alkohol dan juga wine. Dan yang menariknya, alkohol dan wine ni tidak akan terhasil sekiranya Vineyard tiada. Maknanya, kalau tak ada ladang buah anggur yang ditanam untuk menghasilkan alkohol dan wine ni, takkan sesekali terhasil pun alkohol dan wine ni semua. Wa ima, ada berapa juta kilang alkohol sekalipun, seandainya dihapuskan Vineyard di atas muka bumi ini, seandainya tiada ladang-ladang yang menanam buah-buahan anggur yang dihasilkan untuk menciptakan wine ataupun alkohol ini, maka alkohol seperti rum, gin, vodka, Chianti, Vermov, Con, Scotch, lagi bourbon dan sebagainya tu takkan pernah muncul. Sebab itulah kenapa saya mengatakan bahawa Chris Vineyard ataupun Sharon Vineyard ataupun code name-nya adalah Vermov lah sebenarnya merupakan kepala ataupun the boss di sebalik The Black Organisation ni. Sebab itulah kenapa Gosho Aoyama meletakkan nama bagi watak Vermov ini adalah Chris Vineyard ataupun Sharon Vineyard. Dan satu maklumat yang sangat-sangat menarik lagi yang saya dapati adalah dalam satu event yang bertajuk Let's Talk with Gosho Aoyama Day pada tahun 2020, Gosho Aoyama telah pun ditanyakan soalan oleh seseorang tentang macam manakah Gosho Aoyama memberikan nama kepada karakter dalam anime series Detective Conan ini. Dan jawapan Gosho Aoyama sangat-sangat menarik, iaitu Gosho Aoyama mengatakan bahawa
nama yang diberikan kepada watak-watak dalam Detektif Conan ni adalah berdasarkan kes yang berlaku dalam episod ataupun chapter tu sendiri. Yang mana kita dapat tengok kemunculan pertama Vermouth ni adalah dalam episod yang ke-176 yang bertajuk Reunion with the Black Organization, Hai Barapat. Dan kes pada kali itu adalah kes tentang The Black Organization. Dan nama yang diberikan oleh Gosho Aoyama kepada Vermouth adalah Chris Vinyard. So maknanya nama yang Gosho Aoyama pilih Vinyard ni kerana sesuai dengan kes Black Organization pada masa tu. Dan Vinyard lah merujuk kepada ladang anggur yang merupakan asas kepada penghasilan alkohol, iaitu nama-nama bagi member The Black Organization. So disebabkan oleh itulah saya berteori bahawa Chris Vinyard, Sharon Vinyard ataupun Vermouth lah sebenarnya watak the boss of the Black Organization. So poin yang pertama saya adalah nama dia lah, Chris Vinyard dan Sharon Vinyard tu sendiri, yang mana Vinyard tu membawa maksud ladang anggur yang digunakan untuk proses wine making macam mana yang saya dah terangkan sebentar tadi. Poin yang kedua pula adalah disebabkan oleh nama Kara Sumarenya pula. Yelah, sebabkan kita kaitkan hubungan antara Vermouth dengan Kara Sumarenya yang dikatakan Kara Sumarenya merupakan the boss of the Black Organization dalam episod yang ke-942 setelah teori daripada Yusaku Kudo dihasilkan. Apa yang menarik tentang watak Kara Sumarenya ni pula, kalau korang search dekat Google meaning of Renya, maksud nama Renya ni, dekat Google kita akan mendapati bahawa maksud bagi nama Renya merujuk kepada babynamesEasy.com. Korang akan mendapati bahawa maksud bagi nama Renya adalah a Malayalam nak sebut pun susah. A Malayalam girl name yang membawa maksud delight, pleasure and rainy. Yang mana daripada sini kita dapati bahawa maksud bagi nama Renya adalah nama perempuan dalam bahasa Malayalam. Jika kita merujuk pada website yang lain pula dekat Google macam babynology.com, kita akan mendapati babynology.com juga memberitahu bahawa maksud nama Renya adalah a feminine name, iaitu nama yang digunakan oleh orang perempuan. Bahkan semua result yang keluar dekat Google tentang maksud nama Renya boleh dikatakan membawa maksud bahawa nama Renya merupakan nama seorang perempuan. Dan apa yang peliknya pula adalah ketika kali pertama siluet Kara Sumarenya diperkenalkan kepada kita semua dalam episod yang ke-219, siluet tersebut ditunjukkan merupakan seorang lelaki dan bukanlah seorang perempuan. Sedangkan nama Renya ni merujuk kepada nama seorang perempuan. Dan sedikit informasi tambahan yang menarik adalah Renya ni menurut website Babynology merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Aramaik kuno ataupun bahasa asal Assyria yang membawa maksud Great One. So sebab itulah kenapa Gosho Aoyama meletakkan nama Kara Sumarenya adalah Kara Sumarenya yang membawa maksud Great One Karasuma. So kita boleh nampak lah kan hubungan kat situ tu, kira info yang menarik lah. Sekadar untuk perkongsian kita semua. Tapi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah sejak daripada kemunculan kali pertama siluet Kara Sumarenya, kita diperkenalkan dengan siluet yang menunjukkan kepada kita bahawa Kara Sumarenya merupakan satu watak lelaki. Sedangkan macam mana yang saya dah cakapkan tadi, kat Google, Renya membawa maksud nama bagi seorang perempuan dan Karasuma tu memang nama bagi family dia lah, macam mana yang kita dapat tengok dalam episod yang ke-219. Dan apa yang menarik adalah macam mana kita nak menjadikan watak Kara Sumarenya yang sepatutnya nama dia ni merujuk kepada seorang perempuan tapi siluet dia adalah siluet lelaki. So macam mana kita nak menjadikan watak Kara Sumarenya yang siluetnya lelaki ni sebagai seorang perempuan? Jadi poin kedua saya adalah bahawa nama Kara Sumarenya sendiri yang merujuk bahawa Renya merupakan seorang perempuan menyebabkan saya berteori bahawa Vermouth ataupun Chris Vinyard aka Sharon Vinyard yang merupakan seorang perempuan lah sebenarnya watak the boss of the Black Organization. Tapi persoalan yang lebih besar adalah macam mana kita nak jadikan watak siluet Kara Sumarenya yang lelaki tu bertukar menjadi perempuan. So jawapan untuk soalan ni adalah poin yang ketiga saya dalam teori hari ni, iaitu tentang tagline Vermouth sendiri, yang mana tak asing lagi bagi kita semua. Tagline Vermouth yang telah pun diperkenalkan kepada kita semua bermula daripada episod yang ke-230. Vermouth telah pun memberitahu kepada Vodka, a secret makes a woman a woman. A secret makes a woman woman ni, kalau kita tengok tagline dia, membawa maksud bahawa satu rahsia menjadikan seorang perempuan itu perempuan ataupun seorang wanita itu wanita. Dalam episod yang ke-230, kita tak nampak apa-apa pun lagi.
dalam episod tu kita hanya nampak bahawa dia nak menyembunyikan rahsia dia daripada Vodka. Yang Vodka tanya dia, apa maksud that one tu kan? Kalau korang nak tahu lebih, korang kena rujuk dalam episod yang ke-230. Kemudian, dalam episod yang ke-279, kita telah diceritakan oleh Profesor Agatha yang mana Conan Edogawa telah meminta bantuan Profesor Agatha untuk mencari tentang maklumat Chris Vinjat ni. Jadi, bila Profesor Agatha cari maklumat Chris Vinjat ni, dia mendapati bahawa maklumat tentang Chris Vinjat ni sangat-sangat sedikit. Tak banyak pun tentang Chris Vinjat ni. Yang ada pun adalah kemunculan Chris Vinjat apabila dia menghadiri majlis pengebumian ibunya, iaitu Sharon Vinjat. Dalam part ni lah yang sangat-sangat menarik. Yang mana dalam episod tersebut, semasa majlis pengebumian Sharon Vinjat, seorang wartawan telah pun menghadiri Chris Vinjat dan bertanyakan kepada Chris Vinjat beberapa soalan. Soalan yang pertama, sekolah mana yang kau pergi dulu? Soalan yang kedua, betul ke hubungan kau dengan mak kau tak elok? Soalan yang ketiga, siapa sebenarnya ayah kau? Soalan yang keempat, adakah kabar angin tentang boyfriend yang dikatakan itu akan hadir pada majlis pengebumian hari ini? 4 soalan yang telah pun diajukan kepada Vermov oleh seorang wartawan ini telah pun dijawab oleh Vermov dengan hanya satu jawapan. Vermov pada mulanya hanya bangun daripada tempat duduk dia tanpa berkata apa-apa. Kemudian wartawan tersebut telah menjerit kepada Vermov dengan mengatakan bahawa, adakah kau sebenarnya nak menyembunyikan sesuatu daripada kami semua? Vermov kemudiannya sambil tersenyum pusing dan mengatakan bahawa a secret makes a woman woman, yang membawa maksud satu rahsia menjadikan seorang wanita sebagai wanita. Apa yang menarik tentang part ni adalah kalau kita tengok, banyak kot soalan yang ditanyakan oleh wartawan tersebut kepada Vermov. Yang pertama, kau sekolah tak dulu? Kau SRP ada ke tak? Tak. Kau sekolah kat mana? Yang kedua, mak kau dengan kau betul ke hubungan tak elok? Yang ketiga, siapa bapa engkau? Yang keempat, boyfriend yang dikatakan sebagai kabar angin tu nak hadir ke tidak? Tapi, kenapa Vermov jawab, a secret makes a woman woman? Bukankah sepatutnya jawapan Vermov, secrets make a woman woman, iaitu rahsia-rahsia yang banyak menjadikan seorang wanita itu wanita. So, iyalah sebab soalan yang ditanyakan kepada Vermov tu, kalau kita tengok banyak kot. 4, bahkan 5 soalan bila last kali wartawan tu menjerit kat Vermov, tanya ada apa-apa rahsia ke yang Vermov sembunyikan. Tapi Vermov kata jawapan dia adalah a secret, satu rahsia sahaja, makes a woman woman, menjadikan perempuan sebagai perempuan. So, daripada tagline ni, apa yang saya dapat hasilkan adalah jawapan yang diberikan oleh Vermov ni adalah jawapan bagi keempat ataupun kelima soalan yang telah ditanyakan oleh wartawan tadi. A secret makes a woman woman ni sebenarnya jawapan bagi semua soalan, iaitu soalan yang pertama, kau sekolah kat mana dulu? Jawapan dia, a secret makes a woman woman, adalah disebabkan oleh Vermov ni mungkin tak pernah pun sekolah pun, sebab dia sebenarnya dah lama dah hidup. Dan kalau dia sekolah pun, sekolah dia dulu tu memang kalau dia bagi tahu pun orang mungkin tak tahu ataupun tak ada kena-mengena dengan dia. Yang kedua, adakah hubungan kau dengan mak kau tak elok? Maknanya dia tak boleh get along dengan mak dia, tak boleh bersama-sama dengan mak dia. Jawapannya, a secret makes a woman woman. Memang dia tak boleh bersama dengan mak dia. Memang dia tak boleh bergerak seiring dengan mak dia. Memang dia tak sehaluan dengan mak dia sebab dialah mak dia. Chris Vinjat lah Sharon Vinjat. Soalan yang ketiga, siapakah sebenarnya bapa kau? Jawapannya lagi, a secret makes a woman woman. Jawapannya adalah, akulah bapa aku. Akulah mak aku. Sebab watak Chris Vinjat merupakan satu watak yang diciptakan entah daripada mana-mana. Sebab watak Chris Vinjat sebenarnya adalah watak Sharon Vinjat. Jadi dari Sharon Vinjat, tiba-tiba hadir Chris Vinjat tanpa ada bapa pun. Sebab dia tu Sharon Vinjat, dia tu Chris Vinjat. Maknanya, dialah bapa dia sendiri. A secret makes a woman woman. Yang keempat, adakah boyfriend yang dikabar anginkan akan datang pada hari ini? Jawapannya, a secret makes a woman woman. Iaitu sebenarnya, kabar angin tentang boyfriend tu, akulah boyfriend aku sendiri. Sebab apa? Sebab kita semua dikaitkan dengan banyak soalan. Sejak daripada dalam episod yang ke-783, apabila Babon mengatakan bahawa ahli The Black Organisation akan terkejut besar apabila mengetahui bahawa Vermov adalah bos punya, maka ramai orang yang mengaitkan Vermov adalah bos punya girlfriend, bos punya anak, bos punya bini ataupun bos punya cucu dan sebagainya. Tapi sebenarnya soalan ni dah lama dah Gosha Oyama bagi jawapan dalam episod yang ke-279 lagi, iaitu aku adalah
the boss of the Black Organisation. Sebab apa? Sebab soalan yang kelima yang ditanyakan adalah, adakah kau nak menyembunyikan sesuatu daripada kami? Vermov menjawab, a secret makes a woman woman, yang membawa maksud bahawa aku adalah the boss of the Black Organisation. So apa kaitannya? Kaitannya adalah satu rahsia besar yang disimpan oleh Vermov, iaitu akulah the boss of the Black Organisation, yang merupakan mak aku sendiri. Yang sekolah aku memang rahsiakan. Yang aku sendirilah bapa aku sendirilah boyfriend akulah the boss of the Black Organisation lah jawapan segala-galanya, menjadikan watak Renya Karasuma yang saya bagi tahu dekat korang tadi sepatutnya satu watak perempuan ataupun woman, seorang watak perempuan, iaitu Vermov. Dalam erti kata lainnya, maksud a secret makes a woman woman adalah satu rahsia besar yang menjadikan woman yang pertama merujuk kepada Renya Karasuma, woman yang kedua adalah Vermov. So maksud bagi tagline a secret makes a woman woman adalah sebenarnya Vermov lah Renya Karasuma. Sekali lagi saya ulang, maksud a secret, satu rahsia, menjadikan a woman Renya Karasuma, woman Vermov yang merupakan seorang perempuan. So bila kita kaitkan ketiga-tiga teori ini, kita mendapati barulah kita jumpa satu jalan keluar yang sehala, yang sangat-sangat sesuai, iaitu nama Renya Karasuma yang sepatutnya seorang perempuan sememangnya adalah Chris Vinyard ataupun Sharon Vinyard, yang merupakan Vinyard adalah ladang bagi alkohol yang merupakan kepala bagi semua alkohol yang menjadi ahli The Black Organisation, iaitu Kir, Vermov, Chianti, Korn, Gin, Vodka dan Rum. Dan Renya Karasuma adalah perempuan apabila yang menjadi Renya Karasuma itu adalah Sharon Vinyard, Chris Vinyard ataupun Vermov, menjadikan a secret makes a woman woman. Sebab itulah kalau kita dapat tengok tagline a secret makes a woman woman ni banyak kali digunakan setiap kali event-event yang menunjukkan dia adalah the boss of the Black Organisation. Contohnya dalam episod yang ke-230 apabila Vodka tanya dia apa maksud that one. Kemudiannya dalam episod yang ke-345 apabila dia ditanyakan oleh Jody Sensei, who are you? Siapa engkau? Setelah dia membunuh ayah Jody Sensei, dia mengatakan bahawa a secret makes a woman woman. Akulah Renya Karasuma, macam mana yang saya dah tafsirkan tadi. Kemudian sekali lagi dalam episod yang ke-465 ketika dia nak mencari semula Mizuna Shirena yang hilang yang juga berkaitan dengan The Black Organisation, dia telah mengatakan kepada seorang budak kecil, a secret makes a woman woman. Jadi disebabkan itulah saya berteori bahawa maksud a secret makes a woman woman adalah a secret makes Karasuma Renya a woman, which is Vermov. So untuk poin-poin yang lain yang kecil-kecil lah untuk menyokong saya punya hujah ni adalah kita dapat tengoklah Vermov ni boleh bertindak sesuka hati dia je tanpa sebarang halangan, sedangkan watak-watak lain macam Pisco bila dah kantoi sikit terus mati kena tembak dengan jin. Watak macam Calvados bila dah dilumpuhkan oleh Akai Suichi terus bunuh diri dia sendiri, sedangkan belum ada kepastian lagi untuk identiti the boss terbongkar kalau diorang tertangkap sekalipun. Kemudian kita dapat tengok macam mana watak Vermov ni boleh melakukan sesuka hati dia sahaja apa yang dia nak buat di mana-mana pada bila-bila masa sahaja. Bahkan dalam chapter yang ke-1063 sehingga 1065 kita dapat tengok Vermov telah pun menyamar sebagai Yusaku Kudo sendiri untuk mengkaji tentang Yusaku Kudo, dan Vermov jugalah orang yang bertindak untuk menyimpan ataupun membiarkan Sherry untuk terus hidup. Sedangkan bagi watak-watak lain, Sherry dianggap sebagai satu pengkhianat yang besar. Tapi Vermov ni, dia macam biarkan je Sherry hidup atas dasar perjanjian dia dengan Conan Edogawa. Mungkin sebab sebenarnya dialah the boss of the Black Organisation dan dia mengetahui bahawa apa yang Sherry tahu sebenarnya tak cukup banyak untuk menggugat kedudukan dia sebagai the boss of the Black Organisation. Sebab itulah dia memilih untuk membiarkan Sherry terus hidup. So itulah poin-poin saya tentang teori bahawa Vermov adalah boss of the Black Organisation. Terima kasih saya ucapkan kepada korang semua yang sudi menonton sampai ke akhir video. Memang panjang gila video kita pada kali ni sebab yelah banyak benda yang saya nak elaborate dekat korang tentang teori kali ni, memandangkan banyak benda yang saya dapati berdasarkan research yang saya buat dan berdasarkan maklumat-maklumat yang saya kumpul lah kan. So saya harap korang berpuas hati dengan perkongsian saya dalam video pada kali ni. Dan kalau korang ada maklumat-maklumat dan pendapat yang lain yang korang nak kongsikan, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. InsyaAllah memang saya akan baca, korang jangan risau.
Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada semua yang sudi menonton. Bertemu lagi dalam video akan datang insya-Allah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian timbullah pula soalan yang kedua. Yang mana soalan yang kedua adalah, kalau Babon tahu yang sebenarnya Vermov itu adalah the boss of the Black Organization, kenapa Babon tak tangkap je Vermov?